Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama insyaAllah kita akan masuk pada satu perbahasan baru, iaitu um, optical properties of amorphous semiconductor. Okay, so bila kita kata amorphous semiconductor, dan kita fokus pada non-crystalline system lah. Material yang amorphous boleh apply, okay. Yang crystalline boleh set balik lah, boleh apply tak. Tapi yang ni kita fokus pada amorphous. Mana rujukan kita akan fokus pada J tau. Rasa ramai orang ada kenal J tau ni berdasarkan pada touch plot. So apabila kita tengok pada paper dia, okay, kita tengok dalam paper dia, untuk contoh dalam ni states in the cap. So dia menceritakan tentang apabila kita dapat result with this absorption of our material, so kita akan dapat contoh macam ni. Dia terbahagi kepada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okay. Dan mana bahagian A ni adalah kita nampak kita panggil sebagai absorption stages, B kita panggil sebagai B and C kita panggil sebagai broadening edges. Okay. Inilah kelebihan dalam amorphous, dia ada broadening edges. Kalau setakat yang dibincangkan, kalau crystalline punya kita kata absorption coefficient versus energy curve ni, dia akan tajam. Okay, sebab apa? Sebab amorphous dia ada, kita kata satu property yang kita panggil sebagai disorder property. Maksudnya kita kata ke disorder property ni lah yang menyebabkan kepada broadening edges. So dalam paper ni dibincangkan, kalau contohnya kita tahu yang kita belajar, kalau semiconductor biasa dia ada conduction band, dia ada valence band. Dan daripada valence band ke conduction band akan berlaku electronic absorption, electronic excitation due to the light absorption. Okay. So from valence band to conduction band. Tapi kalau dalam amorphous semiconductor dia tak sharp macam ni. Dia ada design yang lain. Disebabkan oleh disorder tu. Dan disebabkan oleh disorder tu, dia propose satu sebenarnya dia propose oleh NF Mod. Ada 3 orang kawan tu, tak ingat nama dia, Cohen tak silap, Fish boleh untuk dalam company lah. Mod CFO model ni CFLO ni 3 orang, 3 nama orang ni dalam satu paper. Okay. So dia suggest dalam ni, yang mana dia, kalau kita tengok sini, EC ni adalah, kita misalkan EC ni adalah conduction band, D adalah valence band, tapi dia tak sharp, dia ada tails kat sini, dia tak sharp. Okay, yang kalau kita faham ni sepatutnya daripada atas ni di sharp jatuh ke sini lah, ke EC ni, ataupun dia sebagai valence band jatuh ke EV. Tapi daripada EC minus EV, conduction band tolak valence band, kita akan dapat optical band gap. Yang ni semua kita tahu. Tapi dalam amorphous semiconductor dia ada tails. Bila saya kata amorphous, benda-benda amorphous lah. Contoh macam kelas. So dia ada tails, dia ada apa? Dia ada echo dia kat sini. Bila ada echo ni, dia akan menghasilkan overlap. Dan overlap ni, daripada overlap tu dia akan menyebabkan kita perlu cari satu energi kita panggil sebagai Fermi energy. Fermi energy ni adalah energi yang mana meletakkan the highest state of valence band. Sebab bila berlaku disorder, jadi kita tak boleh nak di sebalik adanya conduction band and valence band, dia tak sharp. Bila tak sharp, kita nak cari satu state yang mana boleh define the highest state of the valence band, yang panggil sebagai Fermi energy. Dan benda ni boleh berubah-ubah. Shaded area ni boleh berubah-ubah disebabkan oleh banyak perkara yang kita akan bincangkan. Details ni, kalau macam contoh perbahasan tentang perubahan berlaku optical band gap, semua dah boleh tahu dalam mana-mana literature crystalline ke apa. Tapi kat sini diceritakan macam mana shaded area ni
Fields ni boleh berubah-ubah dia punya value dia. Okay. So bila kita tengok sini dia ada sharp dan dia ada tails. So sebenarnya tails ni yang menyebabkan berlakunya broaden ni dalam kita punya result tu. Result amorphous. So broaden edge ni disebabkan oleh tails tu. Nampak ni pun macam ada tails juga, sama je dia punya konsep dia ada tails. So kita bahagi A, B and C. So A, B and C ni B dan C ni broaden edge ni disebabkan oleh apa? So saya cerita secara ringkas. Okay, so dia ada cerita dah selesai dalam muka surat. Okay, saya check sekejap. Okay, 59. Okay, dia ada cerita detail. Kemudian saya cerita secara khas. Okay, kat sini dia tahu. Kat sini dia beritahu dalam semiconductor dalam amorphous semiconductor, part B and C mungkin berlaku disebabkan perturbation. Yang semua kita tahu lah, part A pun berlaku disebabkan perturbation of electron. Bila ada datangnya light electromagnetic wave. Tapi perturbation dekat part B ni associated with long wavelength potential fluctuation. And part C is associated with short wavelength fluctuation. So dalam paper ni dia discuss apa dia long wave potential fluctuation ni. Long wave potential fluctuation, okay, kalau kita pergi kepada contoh, kita pergi kepada electromagnetic wave. Okay, kita akan nampak yang mana short wavelength ni adalah berkaitan dengan irradiation. Untuk radiation yang contohnya gamma ray ataupun alpha ray ataupun beta ray. Kalau dia kena kepada solid atau contoh kena kepada kita sampel, dia akan masukkan defects, point of defects. So benda tu akan effect kepada changes dalam C punya region. Dalam B punya region pula ada disebabkan oleh long wavelength. Long wavelength kita tengok macam radio, radar, microwave. So in terms of kita kata vibration. So dalam ni kita discuss yang mana part B tu dia berlaku broadening edge part B ni ataupun yang kita panggil sebagai reduction ni, dia berlaku disebabkan phonon. Okay. Kita tahu part B ni dia berlaku in part H dia known as part H yang part B tu. Maksud dia berlaku disebabkan changes dalam internal amplitude due to charge impurities and also phonon. Charge impurities ni semua kita dah tahulah, kalau kita letak bahan lain dalam kita punya sampel, dia semestinya dia akan effect lah. Contohnya dalam sampel saya letak toluride, aku letak bismuth. So naikkan bilangan bismuth, dia naikkan benda-benda luar, impurities dia memang akan naik lah, dia akan changes berlaku. So part B ni berlaku ataupun ubat energy atau ubat ni berlaku disebabkan oleh phonon and also from the charge impurities. Yang part A kita tahu lah, memang dah tahu memang berlaku disebabkan oleh charge impurities. Dan kat sini juga dia beritahu part C. Okay, part C ni kalau kita tengok sini dia beritahu disebabkan oleh irradiation. Nampak? So nak ceritanya optical absorption edges ni sangat universal. Kita boleh discuss in terms of electricity or conductivity also, and also kita boleh discuss in terms of changes in phonon and also from the irradiation. Maksudnya benda yang effect absorption edges ni boleh jadi banyak. That's one thing. Second thing yang menariknya dalam paper ni, dia beritahu the origin of absorption edges in part A and part B. Okay, kat sini kita measurement, kita tahu
nampak part ini macam mana kita nak tahu optical band ni kan. So dia bagi tahu formula dia, yang mana kita tengok ni equation dia, dan daripada situ kita boleh dapatkan optical band gap in term of tu ni kalau direct, kalau allowed, ini kalau forbidden. Okay, macam mana kita boleh dapat optical band gap dalam bentuk ni? So senang je. Okay, so saya jelaskan. Okay, contohnya apa tadi, misalnya ni ataupun kita panggil HV, saya kata HF. Okay, so yang penting kita tahu ni energy, yang mana ni energy. Okay, contoh sekejap. Okay, so HV minus E of R. So R ni example kita ambil 2 lah, sebab kita nak bagi allow. So macam mana kita nak dapatkan E of ni? Okay, so example ni dia 2, so kita square dengan 2. So kita bagi HV 1 over 2 equal to HW minus E of. Okay, so daripada sini macam mana kita dapat E of ni? So kita kena assume, kita buat if HW 1 over 2 equal to 0, then we can get HW equal to minus E of equal to 0. Right, so kalau sini dah dapat 0, okay, kita dapat HW minus E of equal to 0 lah. So bila macam tu senang je. So E of equal to HW apabila HW equal to 1 over 2 equal to 0. Okay, so daripada situ kita boleh faham yang mana macam mana kita dapat E of ni. Kalau in term of direct allowed ni, so kita akan dapatkan absorption coefficient HW 1 over 2 in term of y-axis, okay, and then x-axis in term of HW in term of x-axis. So whenever kita boleh dapat, contohnya dia ada absorption di sini. So whenever HW equal to 0, so example kita buat ni. So kat sini lah sebenarnya E of dia HW, whenever HW ketika mana HW 1 ke 2 ni adalah equal to 0, dan itulah E of dia. So kita boleh dapat E of dia kat sini. So yes, itu macam mana kita origin macam mana kita boleh nak dapat optical band gap. Okay, kedua cerita origin juga macam mana nak dapatkan verbal energy. Okay, verbal energy senang je. Okay, so dalam ni dia cerita ni nampak absorption coefficient equal to exponent HW over EE, verbal energy lah. So senang je, alpha equal to exponent HW over EE. So daripada sini senang je, kita dapat EE ni. So kita lawankan lah sebab dia buang exponent ni. Non alpha equal to non exponent HW over EE, verbal energy. So ni buang sebab log dan exponent. So log alpha equal to 1 over EE dan HW. So if we draw make a graph log alpha to HW, and then kita calculate, kita dapat emission distance ni. Okay, example, and then kita dapat dia punya slope M. So M equal to 1 over EE. So E senang je. So E kita dapat verbal energy equal to 1 over slope, 1 over gradient, 1 over M. So daripada sini kita boleh dapat verbal energy.
Okay, so itulah derivation macam mana kita nak dapat herbal energy and also optical danger from Tubbs plot tu. Ada dia beritahu kalau part A, diffusion edges tu memang berlaku disebabkan impurities. Kalau kita tukar bahan memang dia akan berlaku structural changes. Kalau part B, the broadening edges tu macam mana kita nak discuss, dia boleh discuss in terms of phonon. Okay, in terms of phonon and also impurities lah, changes, structural changes, and C, it is more due to the defect caused by the irradiation. Okay, so radiation ni yang boleh discuss. Okay, okay, so itu sahaja. Kalau ada apa-apa opinion, boleh komen. Say.